Okay? Jadi fikih itu pemahaman yang diambil daripada dalil. Ini yang salah satu sebab kenapa kita pilih topik ni. Hari ini ramai juga orang yang datangkan hukum pakai akal terus. Ni hukumnya apa? Dia tengok, oh ni maslahah, halal. Ini darurah, halal. Tapi istilah darurah, istilah maslahah, istilah hajat, istilah rukhsah tidak dipahamkan terlebih dahulu. Okey, jadi cara istinbat ahkam itu seolah-olah tak ada framework yang jelas daripada mana. Jadi kalau kita lihat fikih itu lebih kepada pemahaman apa yang kita faham daripada dalil. Dan ia adalah sebahagian daripada syariah. Kalau kita kata sebahagian daripada syariah, sifat ciri-ciri yang ada dalam syariah itu ada dalam fiqh. Bererti dia bersifat rabbani juga. Bererti dia mesti dihormati. Ini yang kadang-kadang kita kena jaga-jaga. Kan? Ada orang kata, alah ni pendapat ulama dulu dah tak boleh lah. Tak boleh nak pakai lagi. Kita kena keluarkan fikir baru. Okay? Kita kena keluarkan pemahaman yang baru. Tidak dihormati. Sebab mereka rasakan bahawa pemahaman ni boleh berubah dengan mudah. Tidak sebegitu. Pemahaman mereka dah faham. Kenapa kita susah nak pecahkan kepala lagi? Kalau benda tu dah memang sama, dah boleh diteruskan, teruskan ajalah. Tak salah build up on knowledge. Tak payah nak dig on new knowledge kan. Reinvent the cycle untuk apa? Kadang-kadang kita ni nak bijak sangat kan. Mungkin anda ni ada sikit traditionalist lah dalam pemikiran. Tetapi itulah yang dipegang melalui fiqh. Iaitu pahaman yang sampai pada kita ini mungkin ada yang situasinya berubah mungkin, tapi tak perlu semua perkara tu diubah. Tak perlu semua perkara itu didatangkan dengan yang baru. Jadi kalau kita lihat dalam fikih punya perbahasan dia merangkumi ibadat dan muamalat. Dia merupakan peraturan agama dan juga peraturan dunia. Fiqh lah yang menentukan halal dan haramnya sesuatu perkara tersebut. Berdasarkan kefahaman, timbul isu-isu baru, itu kita boleh fikirkan. Ini makanan ni halal ke haram? Nak makan kat sini boleh tak? Benda ni halal ke tak halal? Itu mungkin. Dia bukan aja makanannya, perbuatannya kan. Kita kata fiqh berdasarkan af'al, perbuatan. Jadi kita kena lihat juga. Kadang-kadang orang fikirkan cuma halal dan haramnya saja. Sosnya dia tak fikirkan sangat. Daripada mana asal usulnya tidak difikirkan. Dia antara sabat dan murunah. Ada yang dah tetap, ada yang boleh berubah. Jadi di situ kita boleh lihat ada perkara tu memang diambil direct daripada Al-Quran dan Sunnah. Okey, yang memang tak boleh ubah. Wajib solat dah tak boleh lah, tak boleh berubah lagi. Tak perlulah kita nak cari dalil yang nak mengatakan bahawa solat itu tidak wajib. Tak boleh Boleh? Ada sesiapa nak kata boleh tak? Solat itu tidak wajib untuk zaman sekarang, tak boleh. Dia dah tetap. Okay? Tapi solat itu mungkin berubah sifat penunaian solatnya kerana ada perkara-perkara yang membawa kepada rukhsahnya. Kan? Solat kalau orang sakit, berubahlah. Solat orang yang dalam safar, berubahlah. Itu boleh berubah. Tapi ketetapannya itu tetap dia adalah sesuatu yang dah tetap dan tak boleh diubah lagi. Okay, ini adalah ciri-ciri fiqh kalau kita nak bandingkan. Jadi skopnya lebih kepada, kalau kita lihat pembahagian ulama fikih. Kalau kita belajar fikih, dia ada ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Kan? Kalau kita baca kitab-kitab fikih yang turas, ulama biasa bagi pada 4. Ibadat, muamalat, ahwal syakhsiyah, iaitu munakahat lah. Jadi kalau ahwal syakhsiyah ni ada yang akan namakan munakahat, ada yang namakan ahwal syakhsiyah, termasuk juga miras, termasuk juga pembahagian harta. Okay? Kemudian jinayat dan juga qada. Okay? Undang-undang, hubungan antara manusia, hubungan dengan sesama
negara, sebuah negara dengan negara yang lain, adat dan juga muamalat, jual beli, pinjam meminjam, okey, ibadat, solat, dan seterusnya. Ini semua adalah skop yang dibahaskan dalam fiqh. Okey, jadi di sini kalau kita lihat, dianya lebih khusus. Kalau nak pandang tadi syariah itu, dia membahaskan lebih daripada fiqh. Dia membahaskan akidah, membahaskan akhlak, membahaskan amal juga. Okey, itu yang boleh kita fahami daripada apa yang dibentangkan, dan ini sebenarnya kata diambil daripada kitab yang telah pun di kupas tadi, yang telah pun diedarkan. Okey, so kalau kita lihat serba sedikitlah perbandingannya, syariah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fiqh berdasarkan kefahaman dan interpretasi terhadap nas, terhadap nas syariah, maknanya pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kefahamannya mungkin berbeza-beza. Di sinilah timbulnya perbezaan pendapat di kalangan ulama. Di sinilah timbulnya adanya ulama yang mengatakan hukumnya begini sebab kefahamannya lain. Malahan kefahaman boleh hanya berdasarkan perkataan, kan? Contohnya quru' saja, kan? Perkataan quru' dalam masalah haid, adakah dia bermakna tuhur ataupun bermakna haid? Itu saja para sahabi berbeza pendapat. Ada yang kata quru' itu maknanya tuhur, ada yang kata quru' itu bermakna haid. Itu pun memberikan implikasi pada tempoh iddah seseorang wanita yang diceraikan, kan? Jadi di situ kita lihat kefahamannya berdasarkan dalil yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua. Itu baru istilah satu aja, kan? Belum lagi perbezaan kefahaman terhadap hadis, kan? Terhadap situasi yang berlaku dan sebagainya. Jadi syariah itu merangkumi akidah, merangkumi amal dan juga akhlak. Tetapi fiqh lebih tertumpu kepada perbuatan mukallaf. Jadi kita bincangkan dalam perbincangan fiqh lebih kepada perbuatan amal seorang mukallaf. Syariah kekal dan tidak berubah, dan fiqh terdedah kepada perubahan dan perbezaan. Okey, maknanya perbezaan pendapat di sini boleh berlaku dalam fiqh. Perbezaan dalam syariah tu tidak boleh berlaku lah, kerana ianya sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua kena terima, dan dia tidak boleh berubah-ubah. Yang ini agak-agak mana satu fiqh, yang mana satu syariah. Wajib menyembah Allah, pelaksanaan hudud, wajib solat pada waktunya, sunat bernikah, menghormati yang tua, wajib bercakap benar. Mana satu fiqh, mana satu syariah? Tak ada hadiah, Ustaz Effendi, tak ada hadiah kalau orang boleh jawab. Ada kek. Ekstra, siapa dapat jawab dapat ekstra. Okey, so ada kalanya kalau kita tengok sekali lalu, kita nampak macam ini semua hukum, kan? Ini semua adalah hukum. Kalau hukum balik pada fikih. Fikih ke syariah? Kalau hukum balik kepada fiqh. Menyembah Allah tu fiqh ke syariah? Wajib menyembah Allah, syariah lah kan? Syariah, betul? Setuju? Boleh tak setuju kita? Okay. Jadi wajib menyembah Allah, sesuatu yang tak boleh dirubah. Dia kekal sampai bila-bila, kan? Pelaksanaan hudud, fiqh ke syariah? Fiqh. Hudud itu ada dalam syariah, kan? Hudud itu ada dalam syariah. Jadi hudud itu syariah. Tapi perlaksanaannya macam mana tu, zamannya dan apanya sepatutnya dilaksanakan juga, sebab dia adalah syariah. Okey, hudud itu syariah. Setuju? Semua syariah, sebab fiqh sebahagian daripada syariah. Okeylah, yang mana satu fiqh?
Okey, bernikah. Tu fake. Kadang-kadangnya wajib nikah. Kan? Dia tak semestinya sunat bernikah, ada kalanya haram nikah. Betul? Ada kalanya dia jadi makruh nikah. Menghormati orang tua ni dari sudut akhlak. Wajib kan? Wajib juga. Bercakap benar? Wajib juga. Tapi balik pada syariah Islamiah, semua orang Islam mesti jujur. Kan? Semua orang Islam mesti cakap dengan benar, penipu ramai. Tapi hakikatnya dalam syariah kita kena cakap benar, tak boleh ubah-ubah. Kan? Ada bohong sunat? Ada bohong sunat? Piramli kata bohong sunat. Itu hilah kan? Itu pun ada situasi-situasinya bila kita boleh berikan hilah. Kita pun tak nama dia sebagai bohong sunat. Dia sebagai satu hilah. Dalam peperangan, dalam suluh, itu boleh ada hilah. Okey. So ini sebahagian serba sedikit bila kita nampak, kadang-kadang kita nampak benda sama syariah dengan fake. Okey. Jadi untuk memahami tentang madkhal ilmu fiqh ni, kita selalu cakap pasal fikih, kita cakap pasal hukum, kita selalu bincang pasal hukum aja. Okey, tapi untuk memahami hukum tu datang daripada mana, lebih kurang ada 3 lah yang saya rasa 3 perkara ni amat perlu untuk kita memahami fiqh, iaitu tarikh tasyri' itu sendiri, usul fiqh itu sendiri, dan juga qawaid fiqhiyah. Okey. Kalau tahu ni, insya-Allah kita boleh fahamlah kenapa ulama atau fuqaha keluarkan fatwa yang macam tu. Mungkin bukan untuk kita nak keluarkan fatwa, bukan untuk kita nak keluarkan kita punya pendapat, tetapi sekurang-kurangnya sebagai talibul ilm kita boleh memahami dan menghargai, menghormati pendapat para ulama apabila kita tahu daripada mana datangnya dalil yang dia berikan. Orang awam tak tahu, orang awam cuma tahu ni ustaz ni halal ke haram. Dia dengar ustaz kata halal, okey best. Ustaz kata haram, pergi ustaz nombor 2. Ustaz ni halal ke haram ustaz? Ustaz kata macam mana ni? Oh gitu. Okey. Halal. Ustaz pakai apa ustaz? Ustaz punya dalil mana dalil? Kan? Jadi nak kena tengoklah kan. Okey, kenapa perlunya kita mempelajari tarikh tasyri'? Dari situ kita boleh lihat bagaimana pemikiran itu berkembang. Evolusi pemikiran tu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah hari ini, bagaimana para pemikir Islam berkembang. Situasinya berbeza-beza. Setiap zaman ada dia punya ciri-ciri kefahamannya sendiri. Ini lebih kurang yang biasanya lah. Mungkin ada ulama' dia ada tambahkan lagi sedikit dia punya kurun. Ada yang namakan zaman tadwin, ada namakan zaman macam-macam nama lah. Yang penting pemikiran fikih itu berkembang daripada zaman Nabi yang berdasarkan wahyu, kepadalah terkembangnya Islam itu sampailah ke Andalusia contohnya, sampailah ke Nusantara. Bagaimana fake itu berkembang dan berubah, very dynamic. Fake dia bukan sesuatu yang statik, dia sesuatu yang dynamic, dia berubah-ubah ikut kepada zaman, tempat. Sebab tu nanti kita akan sentuh daripada salah satu kawaid asasi itu, ialah adat itu boleh dijadikan hukum. Okey, jadi kalau kita lihat, ini saya tak nak sentuh. Kalau nak sentuh satu ni 2 jam, 4 jam, dia dalam 10 jam lah. Ini satu modul. Kalau belajar kat dekat kuliah syariah 1 tahun kena belajar ni. Nak belajar satu mata pelajaran saja yang namanya tarikh tasyri'. Nak belajar nanti A-level kena kan? A-level pun nak kena ambil ada tarikh tasyri' dalam paper syariah. Jadi dia kena baca lah, kena hafal dia punya timeline, dia kena hafal tahun berapa, dia kena fahamkan zaman macam mana terwujudnya mazhab-mazhab di kalangan ulama, bagaimana timbulnya madrasah ahlul ra'yi dan juga madrasah ahlul hadis, kan? Macam mana
ra'yu ahli Madinah dengan yang kat dekat Kufah, yang kat Baghdad. Ini semua kita pelajari sebab kita nak memahami kenapa ulama-ulama tu dia keluar dia punya pendapat sedemikian. Apakah sumber-sumber ataupun latar belakang yang menyumbang kepada timbulnya pendapat yang sedemikian? Macam mana boleh timbul ahli madrasah, ahli ra'yi? Macam mana yang dekat Madinah ni lebih kepada ahli hadis? Itu yang serba sedikit tentang kenapa kita perlu memahami tarikh tasyri'. Jadi kita tidak boleh sembarangan menghukum ala ni kuno lah. Tak, sebab ada sebab tu. Kenapa ada sebab satu masa tu kita dengar ulama kata tak boleh berijtihad lagi. Pintu ijtihad telah ditutup. Okey, sampainya timbul pula yang semasa pula dia kata buka balik ijtihad. Itu semua ada sebab-sebabnya. Kenapa ada zaman yang ulama dia lagi suka kupas bincangkan mazhab dia je. Jadi daripada kitab, daripada matan keluar syarah, daripada syarah keluar hasyiah. Semua ulama-ulama mazhab dia cuma bincangkan apa yang telah pun dikupas oleh ulama-ulama terdahulu. Mungkin ada penambahan. Itu semua kita dapat menghargai sekiranya kita mempelajari tarikh tasyri'. Itu yang perlunya kita buka buku baliklah baca. Nanti saya Fendi buka kursus satu. Tarikh tasyri'. Sebab bila kita dapat memahami dan kita tahu metodologi yang diambil setiap zaman. Even Rasulullah SAW dah berikan semacam indikator kepada para sahabat apabila dia menghantar dalam hadis yang kita semua tahu, apa hadis Muadz bin Jabal kan. Bila dihantar ke Yaman, dia dah bagi semacam indikator macam mana engkau nak keluarkan hukum. Mula-mula Al-Quran, Sunnah, kalau tidak baru ajtahidu ra'yi kan. Aku berijtihad. Berijtihad itulah yang mula timbul ulama mula buka. Okey, ijtihad ni ada macam-macam. Ada yang gunakan qiyas, ada yang gunakan istihsan, ada yang gunakan istishab, ada yang gunakan sadd zara'i, dan seterusnya lah. So bila kita mempelajari sejarah-sejarah tersebut, kita dapat memahami dan menghargai fiqh, kefahaman para ulama yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih hebat dia punya pemahaman lughawinya kan. Kalau kita buka pada usul fiqh, banyak juga istilah-istilahat yang kita kena faham sebelum dia boleh terjemahkan atau keluarkan sesuatu pendapat kan. Jadi di sinilah datangnya timbulnya bila zaman ulama mazhab difikirkan bagaimana nak adakan satu framework yang lebih jelas apabila nak mengupas hukum. Okey, jadi kita semua sedari bahawa Imam Syafi'i Muhammad bin Idris adalah orang yang pertama yang diriwayatkan atau dikatakan mengumpulkan atau memberikan semacam penulisan yang jelas tentang bagaimana nak istinbat hukum, bagaimana nak memahami dan mengetahui dalil-dalil fiqh, dengan menggunakan cara-cara yang beliau telah satukan ataupun kumpulkan di dalam kitabnya. Okey, serta apakah syarat-syarat seorang yang nak jadi mujtahid. Okey, jadi dalam usul fiqh ni kita belajar macam tu. Kita belajar tentang dalil. Okey, ini dalil ni boleh pakai tak? Dalil ni tak boleh pakai. Dalil ni macam mana? Nak tengok kat mana perbahasannya itu? Al-amru, okey, yadullu 'alal wujub contohnya. Itu usul fiqh lah. Kita tengok tentang an-nahyu dan sebagainya. Bila nahyu tu kalau ada qarinah dia jadi haram ke, dia tak jadi haram ke. Itu yang dipahami bila kita belajar dalam usul fiqh. Bagaimana nak berijtihad, apakah syarat-syaratnya untuk kita fahami. Jadi bila kita belajar usul fiqh, kita dapat memahami, oh susah juga nak keluarkan hukum ni kan. Dia tak semudah. Sebab tu kalau kita tak mampu, kita banyak bersandar kepada pendapat-pendapat ulama. Kita mengupas hukum-hukum kita berdasarkan pendapat ulama dalam kitab ni, dalam kitab ni, dalam kitab ni. Sebab kita yakini bahawa ulama-ulama ini dah cukup
syarat-syarat untuk berijtihad. Dah cukup syarat-syarat untuk mengeluarkan hukum, untuk mengeluarkan fatwa, untuk mengeluarkan pendapat dia. Jadi kita ni kira cuma sekadar mengkaji dan kita menghargai betapa payahnya seorang itu mengeluarkan hukum. Dia tak straightforward pakai otak je kan, terus fikir ini saya rasa boleh lah. Terus kita jawab boleh gitu, gitu boleh, saya rasa boleh, saya rasa boleh, saya rasa kan, saya rasa. Macam mana saya rasa atau boleh? Apa dalilnya, bagaimana datangnya, timbul rasa tersebut dan seterusnya lah. Jadi nak keluarkan hukum, nak keluarkan dia tidak semudah yang kita rasakan lah. Tapi bagi orang yang dah mampu, yang dah mempelajari, yang telah mendalami, mungkin boleh lah kalau nak berijtihad. Kita berada dalam satu sistem yang besar, yang ghair Islami. Kalau kita nak ubah, kita kena ubah sistemnya secara menyeluruh. Kalau kita sekadar menyelip saja, dia tak akan, kalau istilah sekarang, compatible lah. Kalau dia compatible pun dia tidak akan jadi seelok kalau kita dapat gunakan secara menyeluruh.